Islam melarang fitnah. Malhijrah dimulai dengan serangan fitnah PAS terhadap Pakatan Harapan. Susulan itu, Amanah membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di atas ucapannya semasa Majlis Pelancaran Perikatan Nasional di Marang, Terengganu pada 30 Julai lalu. Satu klip video ucapan tersebut telah tersebar luas di media-media sosial di mana beliau telah mengatakan berlaku perubahan. Pakatan Harapan menang pilihan raya. Tiba-tiba Pakatan Harapan menunjukkan dasar tiku membaiki labu. Tak boleh selesaikan masalah. Cuba nak rongkai perlembagaan. Siapa Islam? Siapa hak istimewa orang Melayu? Siapa macam-macam. Nak rongkai. Ini asas yang penting dalam perlembagaan. Nak dirongkainya. Berani siapa? Ini Islam dan macam-macam. Amanah melihat ucapan Hadi itu adalah satu fitnah yang amat berbahaya. Seruan untuk membuat laporan polis di seluruh negara telah dibuat oleh pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan dan dimulakan pada hari ini 3 Ogos 2022 untuk pengetahuan semua proses meminda perlembagaan persekutuan seperti membuang hak Melayu atau Bumiputera, menukar bahasa kebangsaan dan agama rasmi persekutuan, bukan seperti membuat usuran undang-undang biasa. Usuran undang-undang yang bertujuan sedemikian dinyatakan dengan jelas dalam perlembagaan persekutuan yang boleh diakses daripada internet. Pertama, rang undang-undang tersebut hendaklah dibaca dan dibahas 3 kali dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Kedua, ia wajib mendapat 2/3 undi daripada ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara. Ketiga, ia perlu dirujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu MRR, dan keempat, kesemua 9 Raja-Raja Melayu hendaklah bersetuju. Maka jelas apa yang disebut oleh Hadi Awang adalah satu fitnah. Dengan ini amat wajar rakyat yang prihatin membuat laporan polis terhadap fitnah besar yang dilakukan oleh Presiden PAS yang merupakan politik toksik yang dilakukan semata-mata ingin mendapat sokongan politik murahan. Sesungguhnya dosa memfitnah itu amat besar di sisi Islam. Tetapi sebenarnya Abdul Hadi adalah seorang repeat offender. Beliau sering melakukan perbuatan memfitnah tanpa rasa takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 31 Julai 2021 lalu, Setiausaha Politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hanahyuh Nur Miswari Ramli telah membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Marang itu. Laporan tersebut dilakukan berikutan satu artikel yang dimuatnai oleh Abdul Hadi yang bertajuk Politik untuk menyingkirkan Islam yang diterbitkan di laman sesawang harakahdaily.net. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Damwangi atas dakwaan bahawa artikel yang ditulis oleh Abdul Hadi berunsur fitnah terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Kami berpandangan artikel itu boleh menghasut, menyebabkan dan menyebarkan kebencian serta berunsur fitnah terhadap Kerajaan Pakatan Harapan, kata Nur Miswari dalam satu sidang media. Beliau berpendapat intipati artikel tersebut mampu mencetuskan ketakutan dan mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum selain menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Pakatan Harapan. Sebagai presiden sebuah parti politik di Malaysia, artikel Abdul Hadi Awang tersebut mampu mempengaruhi ahli penyokong parti dan pengikutnya serta boleh mencetuskan ketidakharmonian agama di dalam negara. Artikel tersebut disiarkan dengan niat mahu menimbulkan kebencian melampau orang ramai terhadap Pakatan Harapan serta membangkitkan kemarahan orang Melayu Islam. Ujarnya, Nur Miswari bersama wakil daripada DAP dan Amanah berharap pihak polis melakukan siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap Abdul Hadi. Tulisan di dalam artikel tersebut juga mendakwa bahawa Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang melumpuhkan Islam dan umatnya supaya terus berada dalam kelekaan atau menjadi syaitan bisu. Artikel tersebut dianggap berniat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam supaya mungkin terdorong melakukan sesuatu kesalahan terhadap negara atau terhadap ketenteraman awam dan berniat mengapi-apikan atau yang mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain, tegasnya. Beliau menggesa siasatan dilakukan mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM. Bagaimanakah seorang yang berjawatan Duta Khas ke Timur Tengah
bertaraf menteri yang tidak berbuat apa-apa dan sering ponteng untuk hadir ke Parlimen begitu aktif menerusi laman sosial Facebook dengan tulisan yang mencerca pihak lain yang sedang berusaha untuk memperbaiki negara. Kini beliau berucap pula dengan naratif mengarut dengan tujuan yang sama. Aneh sungguh, adakah beliau kebal di sisi undang-undang sehingga boleh cakap apa sahaja tanpa diambil tindakan oleh pihak yang berkuasa? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.